Warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadi lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung semula hari ini. Tak silap hari ini hari yang penghabisan kot dalam bulan ni, dalam bulan tak berpuasa ni kak. Pasal yang hari Khamis akan datang ni, pasal kami ada perjumpaan susunan jamaah nak buat solat tarawih. Walaupun solat tarawih pada hari Isnin, tak, hari Isnin malam Selasa. Tapi kita nak buat persiapan dan persediaan semua. Jadi untuk bulan 4 ni nampaknya hari ni aja lah, April pula tu. Ya. Itu tak, bukan apa kita taklah mengikut itu orang barat. Okey. Alhamdulillah kita dapat menyambung semula berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah. Kita punya yang terakhir, kuliah kita yang terakhir yang lepas 25 bulan 3, muka surat 163. Muka surat 263. Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada sahabat-sahabat kita terutama sekali yang istiqamah dengan madrasah kita yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, dan begitu juga bagi yang ada muslimah yang, kalau ada muslimah yang kematian suami, dan pada suami Allah yarham suaminya, dan begitu juga Allah yarhamah pada isteri yang telah meninggal dunia, Allah yarham pada suami yang telah meninggal dunia. Insya'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang keempat, kita tajuk yang keempat, sunat mengucapkan amin serentak dengan imam dan tidak mendahuluinya. Itu sunat. Kalau mendahului imam itu makruh. Batal tu tidak, tapi makruh. Ya? Katakan imam waladdallin, makmum dah amin dulu. Contoh imam tak ada, itu makruh. Ya? Batal tidak. Ya? Pasal amin tu bukan dalam rukun. Ini sunat. Ya? Ini sunat. Jadi diistilahkan kita makruh. Jadi kalau nak dapat sunatnya bermakna kita beramin bersama dengan imam. Imam amin kita pun amin. Ya. Tetapi lain yang kita takbiratul ihram tadi. Takbiratul ihram atau takbir istiqam, iaitu takbir antara pemindahan antara satu rukun ke satu rukun. Itu lain. Itu naklah kita menunggu imam setelah takbir terlebih dulu. Contohnya, kita tak boleh imam Allahu Akbar kita pun ikut Allahu Akbar, tak boleh. Ya, itu yang lepas sudah diceritakan dah. Ya, ataupun kita mengiringi pun tak boleh. Jadi imam dah Allahu Akbar, baru kita pun Allahu Akbar. Begitulah pindah takbir intikal. Takbir intikal ini apa? Pemindahan antara satu rukun ke satu rukun. Ya, itu contohnya ketika rukuk Allahu Akbar, imam rukuk, maka kita pun barulah Allahu Akbar. Tak boleh kita menyamai imam. Kalau mendahului, itu baru batal sebab itu rukun.
Ya, beza dengan amin tadi. Amin bukan rukun. Cuma makruh, sekadar makruh saja. Kalau tak amin pun tak mengapa juga, sah juga. Itu dia beza. Tapi yang rukun ni tak boleh. Ya, kita mestilah imam terlebih dulu, lepas tu baru kita apa? Kita menyamai pun tak boleh. Itu dah dibincangkan yang lepas kan. Okey, tuan-tuan kalau rajin yang mana apa, bukalah daripada awal. Pasal tak silap saya dah ada berapa puluh kitab yang kat sini ni kan. Dah ada. Jadi kalau masa kosong-kosong boleh reverse balik daripada awal. Boleh. Ya, okey. Tetapi, jika makmum tidak mendengar imam mengucapkannya atau sememangnya imam tidak mengucapkannya, maka makmum tetap disunatkan untuk menyebutnya amin. Tak dengar imam, boleh jadi imam amin gitu saja kan. Jadi maka makmum disunatkan untuk mengaminkannya. Imam tak dengar bacaannya aminnya itu ataupun imam tak membaca amin, maka makmum juga disunatkan, tetap disunatkan mengaminkannya. Perkara ini dinyatakan oleh Syekh Al-Khatib Al-Syrbini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj pada bab sifat solat, bacaan selepas Al-Fatihah, juzuk yang pertama, halaman 360, dalam membahaskan tentang bacaan amin ini, ada dua perkara yang perlu diambil perhatian. Ya, ada dua perkara yang perlu diambil perhatian. Pertama, kadar bacaan amin secara mat tanpa ditasydidkan huruf aminnya. Ya, okey. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' juzuk yang ketiga halaman 329 bahawa cara bacaan yang paling fasih dan paling baik di sisi para ulama ialah memanjangkan sebutan huruf alif tanpa ditasydidkan huruf mimnya. Ya. Apa maksudnya? Panjangkan huruf alifnya tanpa ditasydidkan huruf mimnya. Bacaan ini dinamakan sebagai mad dan telah diriwayatkan melalui beberapa buah hadis. Amin. Ya, tak perlu ditasydidkan mimnya tu tadi. Ada setengah tu amin, itu tak boleh, ya, bukan ada itu, tak ada. Jadi amin gitu, dipanjangkan maknya apa ni, alifnya, ya, dan tidak perlu ditasydidkan mimnya. Okey. Kalau mimnya ditasydidkan, seolah-olah macam dua huruf dah. Serupalah macam kita dalam Fatihah, rukun dalam solat kan. Terutama sekali baca iyyaka na'budu. Kalau tuan-tuan baca iyyaka na'budu, maka tidak sah. Pasal apabila iyyaka na'budu, kan ada tasydid tu. Tasydid dia bererti itu ada dua huruf. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Tapi kalau iyyaka na'budu aja, hilang dah, habis. Bukan silent, langsung tak ada. Ya dah. Jadi kita kena iyyaka na'budu itu dalam bacaan Fatihah itu rukun. Tolong kita bela betul-betul yang setiap rukun itu tadi. Ya dah. Iyyaka na'budu. Salam pun begitu juga. Ketika salam itu rukun. Salam yang pertama rukun. Tolong jaga yang rukun-rukun tu. Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Itu tidak sah. Ya, mesti Assalamualaikum. Itu dia. Ya, itu kita kena tentukan baca tu. Begitu juga ketika tahiyat. Tahiyat akhir itu rukun. Nah, baca tahiyatul. Itu tidak sah. Mesti at-tahiyatul. Kan ada sabdu kat situ. At-tahiyatul. Macam ada sabdu tu tadi, macam kena jelaskan sabdu. Pasal mana benda yang ada sabdu seolah dia ada mengandungi dua huruf kat situ tu.
Okey. Menurut pengarang kitab Ahsan Al-Kalam juzuk kedua halaman 141 yang membahaskan pengertian mat seperti berikut. Kalimah amin itu bermaksud ya Allah. Amin tu ialah ya Allah. Iaitu perkenankanlah permohonanku. Perkenankanlah permohonanku. Kalau kita ramai, permohonan kamilah. Ia mempunyai dua bahasa yang masyhur. Pertama, bacaan panjang pada alif. Menurut timbangan kata yang fa'il itu perbuatan, sama seperti perkataan Yasin. Yasin kan, kita kena baca Yasin tu panjang kan. Walaupun dia tu Yasin. Dia kena baca Yasin. Kan? Tu seperti mana? Yasin. Imam As-Suyuti pula menyebutkan dalam kitabnya Al-Ittiqan fi ulum Al-Quran juzuk pertama halaman 302 yang bermaksud mat boleh diartikan sebagai melebihkan bacaan panjang pada huruf mat ke atas hukum mat tabi'i. Ya? Mat tabi'i pula ialah hukum yang akan menjelaskan bacaan pada huruf mat tadi. Mat tabi'i itu tadi adalah salah satu hukum untuk menjelaskan bacaan mat tadi. Sini ada kuliah tajwid kan? Ada. Boleh tanya pada ustaz nanti ya. Okey. Macam mana apa dia punya hukumat tabi'i dan sebagainya. Jadi saya cuma menerangkan sebahagiannya. Okey. Kedua, ni dua. Tadi ada dua perkara. Pertama, kedua, kadar bacaan amin secara kasar tanpa ditasjidkan huruf mim. Menurut pengarang kitab Ahsan Al-Kalam lagi, kasar dapat diartikan seperti berikut. Kedua bacaan pendek yang mengikut timbangan kata yamin. Yamin itu. Ya. Manakala pengarang kitab Al-Ittiqan fi ulum Al-Quran yang menguraikan maksud kasar, beliau berkata, kasar ialah meninggalkan penambahan pada sebutan tersebut dan mengekalkan mat tabi'i pada keadaan asalnya. Ya, mengekalkan mat tabi'i pada keadaan asalnya. Amin gitu. Amin. Ya. Amin gitu. Jadi dia tak ada tasdid dia, ya. Jadi kita ngekalkan keadaan mat tabi'inya. Okey, itu salah satu daripadanya. Ada dua tadi pandangan, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tu biasalah kita baca amin. Ya dah. Itu biasanya tu. Tapi biasa imam pendek saja amin gitu. Itu saja. Ya, pasal nak sambung yang anu lagi. Tapi makmum bolehlah baca amin. Tu dia. Pasal tu kalau tuan-tuan pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imamnya waladdallin amin. Gitu aja. Dia baca. Ya dah. Jadi jamaah amin. Okey. Kedua je lah. Bacaan amin dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita lah, menerusi kata-kata di atas menunjukkan bahawa sememangnya terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan ulama mengenai cara sebutan amin. Sama ada dibaca dengan panjang, mat itu panjang, ya,
atau pendek qasar. Pendek di qasar, dipendekkan. Macam kita solat jamak, solat qasar kan. Jamak itu dikumpulkan, qasar itu dipendekkan. Yang boleh dipendekkan surat apa ni, solat apa? Yang 4 rakaat sahaja. Ya tak? Zuhur boleh buat 2, asar boleh buat 2, isyak boleh buat 2, maghrib tetap 3, tak boleh buat 1,5. Kemudian tu subuh tetap 2, tak boleh buat 1 saja. Hanya yang 4 saja, ya. Itu dikasarkan. Kasar itu dipendekkan. Namun kita hendaklah memilih pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i ketika beramal, iaitu menyebut amin secara panjang. Kita ikut Imam Syafi'i. Pasal pandangan Imam Syafi'i adalah dia sunat. Itu sebagaimana yang saya katakan, Imam Syafi'i ini pandangan sunat ini yang selalu Nabi buatlah sunat. Ya, dia sunat, dah tu mustahabun, tatawuf. Tatawuf ni Nabi tak buat, tapi sahabat ada buat. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan yang lepas, contoh solat sunat qabliyah maghrib Nabi tak pernah buat, tapi sahabat ada buat. Rasulullah tidak melarangnya. Bahkan satu ketika Rasulullah datang, sahabat tak buat, dia tanya, kenapa tak solat hari ni? Solatlah, kata. Berani perbuatan yang baik tu silakan. Ya. Okay. Kemudian yang mustahabun tadi Nabi pernah buat tapi tidak berkekalan. Contohnya doa kunut. Nah, doa kunut dalam peperangan Uhud Rasulullah buat 4 tahun berturut-turut. 4 bulan berturut-turut. 1 bulan pertama setiap waktu dia kunut, setiap waktu. 3 bulan kemudiannya hanya subuh saja. Lepas tu ketika lepas solat witir, ya, solat sunat witir, baca kunut. Kita ni lepas solat sunat witir hanya ambil 15 malam 16 saja. Itu witir bulan Ramadan aja, ya dah. Tapi kalau kat Mekah awal Ramadan dah kunut dah. Ada witir, kunut awal Ramadan. Kalau tidak, saya selalu nak ajak tuan-tuan, tapi itulah, ajak pun tambang sendiri, tapi buat masa tak boleh. Kalau boleh nanti kita pergi bulan Ramadan, seronok rasanya pergi bulan Ramadan, tapi tambanglah sendiri-sendiri. Okey, seronok bulan Ramadan kat sana, cukup seronok. Tak ada rasa lapar, tak ada apa beribadah. Walaupun kita katakan tengah hari tu panas, ya tak? Tapi kita susun dah kita nak umrah tu. Kalau macam saya, selalu saya susun macam mana? Lepas solat isyak, lepas solat tarawih, maka saya bawa pergi jamaah pergi ke mikat. Balik mikat, okey, rehat sebentar, tunggu waktu syahur. Lepas sahur, solat subuh. Lepas solat subuh, baru buat umrah, tawaf dan sa'i. Lepas habis tawaf sa'i, baliklah rumah tidur. Rehat. Itu dah tengah hari. Ya tak? Susah boleh. Ya tak? Okey. Okey. Hal ini kerana cara sebutan begini menepati semua riwayat yang datang daripada semua ahli qiraat, sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab Fathul Al-Bari semasa menghuraikan hadis Abu Hurairah dalam kitab Azan. Ya. Selain itu, terdapat hadis-hadis yang menunjukkan bacaan amin adalah panjang. Antaranya ialah Anwa ili bin Hujrin radhiyallahu an qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin wa qala amin. Panjang kan alifnya? Tuan-tuan tengok kat situ. Nah,
Amin. Kamin tu 2 harakat. Tu boleh buat 5 dan 6 harakat. Wa madda biha sautahu. Maksudnya daripada Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya pada waktu itu. Makna Nabi memanjangkan suaranya amin. Ya. Okey. Oleh itu dapat ditegaskan bahawa cara menyebut kalimah amin yang lebih utama ialah memanjangkan sebutan huruf alifnya. Huruf alifnya tadi a tadi. Huruf alifnya itu a tadi. Huruf alif melebihi 2 harakat. Alif tadi melebihi 2 harakat. Kalau mengikut itu keadaan atau 4, 5 atau 6. Okey. Cara ini menepati pendapat mazhab Syafi'i dan penjelasan Imam Syuyuti di atas, serta dipersetujui oleh kebanyakan para ulama seperti pengarang kitab Nail al-Awthar bab at-ta'min wa al-jahr bihimah al-qiraat, Mughni al-Muhtaj dan lain-lain. Selain itu, kaedah ini juga menepati kehendak hadis berikut. Ya, menepati kehendak hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'mina malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Wa qala banu Syihab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam ingin menyebut amin selepas selesai membaca surah Al-Fatihah, maka hendaklah kamu menyebutnya juga. Sesungguhnya kamu ini siapa? Imam lah, makmum. Ya. Apabila imam bicara ni amin tadi, maka makmumlah hendak menyebutkan juga. Sesungguhnya sesiapa yang bacaan aminnya bertepatan dengan amin para malaikat, maka dia akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, ya, pada dosanya yang lalu. Ibnu Syihab berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut amin dengan memanjangkan sebutan huruf alifnya, ya, dengan memanjangkan sebutan huruf alifnya, amin, ya, amin, atau amin pun boleh. Keserasian hadis ini dengan perbahasan yang sedang kita perkatakan ialah bacaan amin dengan sebutan yang panjang pada huruf alif serentak dengan ucapan para malaikat akan mendatangkan keampunannya. Pasal setiap imam baca amin tadi, walau dolin tadi, amin macam para malaikat mengaminkan sekali.
Ya, para malaikat mengaminkan. Jadi kita ketika solat ini berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu juga kita diaminkan oleh para malaikat pun ikut berjamaah sekali. Ya. Jadi oleh itu kita maka hendaklah kita aminkan bersama. Okey. Keserasian hadis ini dengan perbahasan yang sedang kita perkatakan ialah bacaan amin dengan sebutan yang panjang pada huruf alif serentak dengan ucapan para malaikat akan mendatangkan keampunan, maka peluang ini perlu direbut oleh semua orang yang beriman. Mungkin ada antara kita yang mempersoalkan, iaitu bukankah amin itu mad badal? Ya, benar. Secara zahirnya amin menepati kaedah hukum mad badal. Ya, amin menepati mad badal. Tetapi ketika dalam solat tadi, maka dia hendaklah dipanjangkan ketika itu. Okey. Maksud bagi perkataan badal pula ialah tukar, iaitu huruf hamzah yang berbaris sukun pada kalimah asal, ya, amin itu. Maksudnya hamzah tu ada dua, tadi dimatikan. Itu maksudnya, ya. Hamzah tu asal usulnya hamzah, mim, ya, nun. Tapi hamzah tu dimatikan jadi amin. Tak? Ya. Okey, itu asal usulnya. Okey. Ditukarkan kepada huruf alif, iaitu amin. Panjang bacaan mad badal pula adalah sama dengan mad asli, ya, iaitu dua harakat. Ya. Tak mau mati pula. Okey, dah masuk waktu dah, ya. Okay. Jadi saya buat sikit saja lagi. Namun bukankah hanya ayat Al-Quran yang wajib dibaca dengan hukum tajwid mengenai perkara ini? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, warattilil Qur'an tartil. Maksudnya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan bacaan yang terang, jelas dan betul menurut tajwidnya. Itu dinamakan tartil, satu persatu, ya. Pasal tu kita baca Fatihah ketika dalam solat, biarlah kita dengan sempurna. Okey. Jadi saya nak sentuh kat sini satu, tapi tak ada dalam kitab ini, ya. Cuma ini yang satu daripadanya ketika itu memadamkan nama kita di pintu neraka, ya. Dalam kitab inilah hukum makam ini. Pasal pengarang sama juga, ya. Pengarangnya sama juga. Sekali ini saya nak tunjukkan ketika kita kelebihan kita ketika sebenarnya kita banyak fadilat kita baca selepas kita salam, la ilaha illallah astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum tubulik, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okey, nanti saya tandakan ini dulu, ya. Boleh saya sentuh ni sikit, Cik Zul? Untuk dapatkan bulan Ramadan ni, ya. Bulan Ramadan biar kita beramal dengan sempurna. Akan datang kita ulang balik yang tu. Ini satu.
Okey. Saya tutup ni. Cuma saya nak sebut yang kini. Okey. Adab-adab imam selepas solat. Bukan adab-adab imam selepas solat saja. Kita ketika solat persendirian ataupun kita menjadi makmum. Ya. Tu. Lepas tu saya nak terus kepada yang apa tadi. Sebagaimana Rasulullah SAW ada imam selepas solat, terus kekal menghadap ke arah kiblat kita. Kekal menghadap ke arah kiblat, sesudah mengucapkan salam sambil membaca zikir atau yang wirid bersumber daripada Rasulullah SAW yang sebahagiannya seperti di bawah ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanur Rahim. Allahumma dhhib annil hamma wal hazan. Ya. Pasal ini ketika mana bacaan ini? Ketika kita menyapu muka. Ya. Pasal ada setengah ustaz kata tak ada istilah salam tercabu muka. Ada setengah ustaz kata. Ya tak? Tapi ini mengikut apa? Sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang kitab ini, Rasulullah pula buat ketika campur ke. Allahumma azhib anni al-hamma wal hazan. Itu baca azhib tu, kalau izhab aja dah lain maknanya. Mesti kita azhib. Okay. Saya nak teruskan kepada ini. Pasal hanya ini dibaca ketika yang saya katakan lepas solat maghrib dengan solat subuh. Saya buat terus ke mana? Okey, ni dia. Okey. Kita ketika baca ini, selepas salam, kedudukan kita mesih macam kita Assalamualaikum, Assalamualaikum, belum berubah kedudukan kita, ya? Tak berkata apa-apa pun. Sama ada kita lepas baca istighfar, astagfirullahaladzim, atau astagfirullah. Lepas tu kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, lahul mulku wa lahul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika waktu subuh dan maghrib 10 kali. Kita belum bergerak lagi. Kedudukan mesti menetap lagi. Wa imam, kita jadi imam ataupun kita jadi makmum. Kalau imam dah bergerak, kita sebagai makmum tak bergerak lagi, maka dapat fadilat ini juga. Ya. Zuhur dan Isyak hanya 3 kali. Zuhur dan Isyak 3 kali, Asar 3 kali, tetapi boleh juga dibuat 10 kali. Itu waktu Asar. Yang ditekankan waktu subuh, lepas solat subuh atau solat maghrib. Dalil mengenai pensyariatan wirid ini ialah hadis berikut. An Abi Zarri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fi duburi salatil fajri, solat subuh lah, wa wasani rijlaihi qabla an yatakallam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyara marratin kutibat lahu asyru hasanatin. Itu wa muhiyya anhu asyru syai'atin wa rufi'a lahu asyru darajatin wa kana yaumuhu zalika kullahu fi hirzin min kulli makruhin wa harsi minasyaitani rajim walam yanbaghi li zambi an yudrikahu fi zalikal yaumi illa syirka billah. Okay. Rawahu Tirmizi, ini bagi dakwah, wa qala hadza hadis hasan sahih. Hadis ini hasan dan sahih.
Ya, hadisnya hasan dan yang bermaksud tadi daripada Abu Zar bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sejurus selepas solat subuh, belum beredar, tidak berpindah kedudukan, masih keadaan tahiyat akhir tadi, tak berkata-kata selepas solat subuh, sedang dia masih kekal duduk tahiyat akhir dan sebelum ia berkata. Bermakna masih duduk dalam tahiyat akhir dan sebelum kata apa-apa, kata perkara-perkara lain, ya, akan dicatatkan baginya 10 hasanah. Dicatatkan bagi 10 kebaikan. Bukan main apa? Bukan main susah kita nak dapat tu, ya tak? Senang saja kita amalkan. 10 hasanah dan dihapuskan dari 10 sayyi'ah, iaitu diangkatkan untuknya 10 darjat. 10 sayyi'ah dia apa? Dihapuskan dosa-dosa kita 10 dosa-dosa pada hari itu. Kalau subuh 10, kalau asar kalau maghrib 10, dah berapa kali itu diwadu. Diangkatkan untuk 10 darjat. Diangkatkan darjatnya. Ketinggian kita 10 kali darjat. Ya? Okey. Pada hari itu, ia berada di dalam lindungan Allah daripada segala gangguan serta dijaga dari tipu daya syaitan pada hari itu. Antara maghrib ke subuh, antara subuh ke maghrib nanti. Ya? Okey. Tidak boleh memusnahkan diri dan amalan-amalannya yang telah ia dikerjakan kecuali dosa syirik kepada Allah sekiranya ia terjerumus melakukan dosa itu. Itu dia. Jadi kat situ tu kita tidak akan terjerumus kepada dosa-dosa yang lain. Okey, jadi oleh itu amalkanlah satu daripadanya. Lepas tu lagi satu, lepas tu 10 kali baca apa lagi ni? Allahumma jirna minan nar. Lepas la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali, baca Allahumma jirna minan nar 7 kali. Allahumma jirna minan nar 7 kali. Setelah fardu subuh dan maghrib tadi. Tu dia. Okey. Dalam mengenai syariat wirid ini ialah hadis berikut. An Muslimi bin Haris At-Tamimi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi faqala idza ansaraf min salatil maghribi faqul Allahumma jirni, kalau kita seorang-seorang Allahumma jirni lah, ya. Tapi kalau imam Allahumma jirna, ya, situ Allahumma jirni minan nar, ya, 7 marratin 7 kali, ya. Ajirna yang membawa maksud berilah aku atau kami ganjaran sebagaimana perbandingan. Sila lihat berikut. Wa in ahada, saya nak ringkaskan ni, saya tak baca ni, saya nak baca maksudnya saja, iaitu daripada Muslim bin Haris. Pasal hadis dari Muslim ini sah, ya. Tamimi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda berbisik-bisik kepadanya lalu mengatakan, jika engkau selesai solat maghrib maka bacalah doa ini, Allahumma jirni minan nar, Allahumma jirni, ya Allah lindungilah aku daripada azab neraka, ya, itu sebanyak 7 kali. Ada hadis yang lain mengatakan kenapa kita baca 7 kali? Oleh kerana pintu neraka ada 7.
Jadi kalau sekiranya nama-nama dia tercatat di 7 pintu neraka, maka automatik akan dipadamkan. Nah, apabila kita mati antara waktu maghrib ke waktu subuh besok atau waktu subuh ke waktu maghribnya, maka kita tidak akan dimasukkan ke neraka. Kecuali kita ada dosa syirik. Okey? Okey. Jadi setakat ini dululah dapat saya sampaikan. Kalau mereka SOP ni dah terlewat lah ni. Takut 10,000 nanti siapa nak bayar. Orang okey. Ya, jadi kalau ada apa pertanyaan, persoalan? Encik Zul? Kalau ada pertanyaan? Ya. 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 Macam mana? Macam apa tu? Tahiyat awal. Ha. Pun boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun boleh. Pasal Sayyidina ada setengah orang katakan dalam Al-Quran tak ada Sayyidina, katanya. Ya dah. Itu setengah orang kata. Tapi bagi Imam Syafi'i dibolehkan sebab apa? Sayyidina itu adalah pangkat pada Rasulullah. Ya, jadi sedangkan kita nak mengagungkan keagungan Rasulullah, kenapa tak boleh? Kalau ada orang pangkat datuk tak sebut datuk pun merungut, ya tak? Jadi kenapa kita tak boleh kita baca? Ya, sebagaimana Allah yarham Ustaz Zabir yang Indonesia yang meninggal tu kan, dia pun dia amalkan Sayyidina. Siapa tak nak amalkan Sayyidina, tak apa, buatlah, dia kata. Siapa yang meninggal hari itu? Ali Zabir ke apa? Dia. Sekarang adik-adik dia meneruskan itu. Saya cukup setuju tu. Saya dari dulu lagi tu. Sedang kat pondok dulu perbahasan tu dah ada dah. Ya? Tapi kalau anak-anak muda yang dari overseas ni kadang dia tak nak sebut tu. Ada? Jadi oleh kerana saya ni anak tua, jadi ikutlah pengajian tua-tua dulu tu. Boleh? Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad pun boleh. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Okey? Itu tahiyat awal. Tak tahiyat boleh tak? Boleh. Itu sunat. Cuma kita tak dapat pahala lah. Tak kesempurnaan tadi tak ada lah. Ada. Yang rukunnya, yang wajibnya ketika tahiyat akhir. Okey. Okey, boleh. Jadi ada apa lagi Cik Zul? Berjamaah. Bulan Ramadan, ya. Banyak ini orang petikan, ya. Kalau tahun lepas, minta maaf masa panjang sikit lah, ya. Minta jangan ada orang report lah 10,000 ni tak ada. Kita kalau kena saya kena sama-sama bayar lah. Okey, semikot yang tahun lepas, maka yang tuan-tuan kena berterawih di rumah masing-masing kan. Satu, surau masjid hanya dibolehkan imam Bilal. Itu saja, imam dan Bilal. Itu pun tak ada orang pertikaikan sangat. Yang pertikaikan ni biasanya sebenarnya orang yang jarang pergi surau pun. Yang jarang pergi masjid, orang pertikaikan. Ya tak? Okay. Jadi kalau yang ketika ini, keadaan kita boleh. Boleh kita berterawih ramai-ramai. Tapi dengan syarat SOP dengan jarak 1,5 meter jarak dia. Tempat itu tidak mencukupi. Kalau keadaan kat sini, kalau dibandingkan kita solat biasa yang sebelum SOP dulu, bolehlah kata menampung 200 orang contohnya. Boleh jadi yang ini tak sampai. Ya tak? Jadi kalau begitunya, kalau dulu-dulu, ini persoalannya. Kalau sekiranya
kedudukan sini. Contoh, ya. Sana tu untuk muslimah, kan? Tapi kalau muslimah sepatutnya di belakang. Kalau di belakang nanti boleh jadi bersungut dia. Ada. Sedangkan dia datang awal duduk kat belakang juga lagi. Ada. Okey. Kalau sekiranya didudukkan kat depan pun satu gangguan. Pasal apa? Kalau dia nak ada, pintu tu kena buka. Pasal luar ada jamaah. Luar ada jamaah mesti dibuka. Satu. Dikuatiri, ya, menjadi satu, apa dia panggil? Fitnah. Ya, fitnah ni apa? Jadi pandangan yang lelaki sana memandang ke depan sini. Nah, ke bahagian perempuan satu. Ya. Pasal yang cukup mudah ginilah, yang cukup mudah. Solat berjamaah ni disunatkan, iaitu sunat muakkad bagi, boleh ada setengah apa Imam Syafi'i mengatakan wajib solat berjamaah, wa imma solat sunat ataupun solat wajib. Hanya lelaki sahaja yang diwajibkan berjamaah, hanya lelaki sahaja. Tapi kalau buat masa ini biarlah redha bagi muslimah tak datang tak mengapa. Ya, jadi biar penuh lelaki. Sebab apa? Oleh kerana kalau sekiranya suaminya datang berjamaah ke surau ini, maka isteri yang di rumah pun pahalanya tidak akan dikurangi dari si suami, dan apa, pahala isteri di rumah pun dapat sama macam suami datang ke surau ni. Usah risaulah. Tapi kalau sekiranya muslimah suaminya tak datang ke surau, dia nak dapat pahala berjamaah ni, halau suaminya tu suruh datang ke surau. Pasal muslimah tu isteri pun nak sama dapat pahala datang ke sini. Ya tak? Kalau si suaminya tak datang, dia tak dapat. Ya tak? Tak dapat pahala tu. Jadi oleh itu, redalah buat masa ini yang muslimah tak datang, tapi izinkan suaminya suruh datang ke berjamaah. Nakkan dapat pahala yang sama tadi. Nah, pahala-pahala tak nampak. Pasal tu, nikmat tu tak nampak. Ya tak? Pasal nikmatnya kalau datang tu, nikmat dia apa? Sama jumpa kawan, jumpa itu saja. Ya tak? Jumpa kawan, tanya apa khabar. Ya tak? Sekurang-kurangnya. Jadi oleh itu, bagi muslimah saya rasa, pasal setengah surau di sana, mana yang tak ada tempat itu muslimah tak digalakkan apa. Bagi peluanglah untuk lelaki berjamaah, ya, suaminya datang ke surau, ke apa, berjamaah, oleh kerana dia juga dapat pahalanya yang sama. Ya? Tapi kalau suaminya tak datang, dia tak dapatlah pahala. Nah, suaminya datang. Ya, siapa mana yang suami tak datang, halau dia suruh datang ke surau berjamaah, pergi itu. Pasal tuan-tuan sendiri nak dapat pahala itu tadi. Okey? Ada apa lagi? Ya, setuju? Boleh. Itu terpulanglah pada apa. Jadi oleh itu, setakat ini dulu, inilah pendapat saya. Ini pandangan ini bukan apa, pandangan umum, dan begitu juga sebagaimana di setengah-setengah surau yang tak dapat apa, yang tempat tak mencukupi. Ada setengah masjid yang ada kecil juga, macam di negeri Selangor, ada setengah kecil tapi hanya mencukupi untuk lelaki. Maka muslimah biarlah solat di rumah saja. Suaminya datanglah ke surau, dia dapat pahala yang sama juga. Ya, okey. Setakat ini dapat saya sampaikan. Saya memohon ribuan ampun dan maaf salah silap saya, terkasar bahasa, terlayak kata. Yang baik datang dari Allah, kelemahan, kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata li zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata li zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata li zal majlis. Allahumma ja'al jamana hadza jamal marhuma wa tafarraqu min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.